Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 27, Manfaatkan Kemajuan Teknologi, dengan tajuknya Tablet yang Istimewa. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.7, menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.7.2, menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 157 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Di buku teks kamu telah diberikan isi-isi penting berserta dengan idea-idea tentang satu tajuk karangan yang bakal kamu bina, iaitu tablet yang istimewa. Mari kita lihat di bahagian aktiviti kerana ada tugasan yang diberikan untuk kamu selesaikan. Di bahagian aktiviti, tugasan yang diminta untuk kamu selesaikan adalah kamu dikendaki menulis karangan jenis autobiografi dan karangan fakta. Untuk karangan jenis autobiografi telah kita bincangkan dalam video yang terdahulu. Kamu boleh rujuk video tersebut di channel Cikgu, iaitu My Sana Sini Channel. Kali ini kita akan membincangkan tentang karangan fakta menggunakan isi-isi yang sama sebagaimana kita telah membuat karangan jenis autobiografi dahulu. Sebagai permulaan, cikgu ingin memperkenalkan kepada kamu apakah yang dikatakan karangan fakta. Karangan jenis fakta meminta murid memberikan pendapat, saranan dan penghujahan terhadap tajuk yang diberikan. Kunci soalan bagi karangan fakta biasanya memerlukan calon menulis karangan tentang faedah, kebaikan, kepentingan dan cara-cara. Setiap perenggan memerlukan idea yang berlainan dan murid perlu menghuraikan isi terlebih dahulu. Kemudian diikuti huraian yang berbentuk contoh dan kesan. Gunakan bahasa yang tepat dan elakkan daripada menggunakan bahasa berbunga-bunga seperti karangan berbentuk cerita. Karangan ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan yang luas. Oleh itu, kita perlu banyak membaca buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Sebagai permulaan, mari kita lihat bahagian pendahuluan. Bahagian ini terdapat di buku teks kamu. Kita lihat idea-idea yang telah diberi di bahagian pendahuluan. Cuma, kita perlu mengembangkan idea-idea ini menjadi ayat yang lengkap. Mari kita lihat bagaimana kita boleh mengembangkan idea-idea ini menjadi ayat yang lengkap. Cikgu berikan kamu panduan untuk membina ayat yang pertama. Banyak tablet kini berada di pasaran. Salah satunya berjenama Samsung. Tablet ini merupakan dan diikuti dengan tempat kosong. Maka kamu pilih sahaja idea-idea yang ada di bahagian pendahuluan itu untuk kamu isikan di tempat kosong. Cikgu tunjukkan satu contoh untuk kamu. Tablet ini merupakan tablet berjenama terkenal. Tablet berjenama terkenal ini cikgu ambil daripada bahagian pendahuluan,
idea-idea yang diberi di bahagian pendahuluan dan cikgu pilih untuk cikgu letakkan di tempat kosong yang disediakan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang seterusnya. Cikgu telah binakan ayat yang lengkap untuk kamu. Cuma cikgu telah menyediakan tempat kosong untuk kamu alihkan atau kamu pindahkan maklumat atau idea yang diberi di bahagian pendahuluan untuk kamu masukkan atau letakkan di tempat-tempat kosong yang cikgu sediakan. Di ayat yang kedua. Seterusnya, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Dan yang akhir sekali, ayat yang kelima. Anak panah yang cikgu telah letakkan di paparan kamu itu adalah untuk sebagai panduan kamu, di mana kamu boleh pilih idea-idea tersebut dan letakkan di tempat yang betul. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah ciri-ciri tablet yang istimewa ini. Kenapa tablet ini dianggap sebagai istimewa? Kalau kita lihat di bahagian isi atau di bahagian idea yang diberi di bawah ciri-ciri ini, terdapat 5 idea yang diberi. Maka tugas kamu sebenarnya untuk membina ayat yang lengkap. Bagaimanapun seperti tadi, cikgu akan memberikan kamu panduan yang lebih mudah untuk bagi kamu melengkapkan atau membina ayat yang lengkap. Ini ayat yang pertama yang kita boleh bina. Contoh yang kita boleh bina berdasarkan ciri-ciri dan berdasarkan idea-idea yang diberi dalam bahagian ciri-ciri tablet yang istimewa. Apa ayatnya? Tablet ini mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Ia amat canggih dan diikuti dengan tempat kosong. Maka, kamu pindahkan maklumat yang ada ke tempat kosong tersebut. Cikgu berikan satu contoh. Ia amat canggih dan dilengkapi pelbagai aplikasi terkini. Maka, sudah lengkap ayat yang pertama untuk bahagian ciri-ciri. Untuk pengetahuan kamu, sebaiknya bahagian ciri-ciri ini kamu letakkan atau kamu buat dalam satu perenggan yang berasingan dengan pendahuluan. Maka, kita anggap yang ini adalah perenggan yang kedua dalam karangan kamu nanti. Kita lihat pula apa yang kita boleh buat menggunakan idea yang kedua, idea yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Bagaimana kita boleh binakan ayat yang lengkap. Ini ayat yang kedua untuk idea yang kedua. Seterusnya ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Dan akhir sekali ayat yang kelima. Seperti tadi juga, anak panah itu adalah sebagai panduan kamu di mana kamu boleh pindahkan maklumat iaitu idea-idea yang diberi untuk kamu letakkan di tempat kosong yang betul. Tadi kita telah membincangkan tentang ciri-ciri tablet yang istimewa ini. Sekarang kita akan membincangkan pula apakah fungsi tablet yang istimewa ini. Diberikan di situ idea-idea, ada 5 idea yang diberi. Yang pertama, melayari internet. Yang kedua, berinteraksi di jaringan sosial. Yang ketiga, menerima dan membuat panggilan telefon. Yang keempat, merakamkan gambar dan video. Dan yang kelima, mengirimkan dan menerima email. Jadi, berdasarkan kelima-lima idea yang diberi di bahagian bawah, di bahagian fungsi tablet ini, bagaimana kita akan membina ayat-ayatnya? Cikgu berikan ayat yang pertama. Ia bertambah istimewa kerana ia mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya, ia digunakan untuk diikuti dengan tempat kosong dan berinteraksi. Satu lagi tempat kosong yang perlu kamu isi. Jadi, cuba kamu pilih
yang mana satu idea yang boleh kamu isikan di tempat kosong tersebut. Ada dua tempat kosong bermaksud akan ada dua idea yang digunakan dari bahagian fungsi tablet yang istimewa. Kita lihat tempat kosong yang pertama. Antaranya ia digunakan untuk melayari internet dan berinteraksi di jaringan sosial. Jadi tidak semestinya satu idea, satu ayat. Kamu juga boleh menggabungkan dua idea dalam satu ayat. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya akan menggunakan idea yang ketiga. Manakala ayat keempat, kamu pilih daripada idea yang keempat. Dan begitu juga dengan ayat yang terakhir, maka kamu pilih daripada idea yang kelima. Pada peringkat awal tadi kita telah membincangkan tentang bahagian pendahuluan. Kita juga telah membincangkan tentang ciri-ciri. Dan baru tadi kita membincangkan tentang fungsi tablet yang istimewa ini. Sekarang kita lihat pula apakah kebaikan tablet yang istimewa ini. Disenaraikan ada 5 idea di bawah tajuk kebaikan tablet yang istimewa. Yang pertama, kebaikan tablet ini adalah memudahkan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan perbincangan. Yang ketiga, memudahkan pencarian maklumat. Yang keempat, memudahkan perkongsian maklumat. Dan yang terakhir, ia menghilangkan kebosanan. Berdasarkan kelima-lima idea ini, maka kita perlu membina ayat demi ayat yang lengkap supaya perenggan untuk kebaikan ini menjadi satu perenggan yang lengkap. Maka kita lihat apakah ayat-ayat yang kita boleh bina. Kita lihat ayat yang pertama. Sejak murid-murid dikehendaki belajar di rumah, ia menjadi semakin popular. Tablet ini disukai kerana ia diikuti dengan tempat kosong. Maka tugas kamu adalah untuk memindahkan idea-idea yang sesuai untuk kamu letakkan di tempat kosong tersebut. Cikgu tunjukkan satu contoh untuk kamu. Tablet ini disukai kerana ia memudahkan pembelajaran. Itu adalah idea yang pertama yang terdapat di bahagian kebaikan. Kita lihat pula ayat yang kedua yang kita boleh bina menggunakan idea-idea yang diberi. Untuk ayat kedua ini, kamu boleh pindahkan idea yang kedua ke tempat kosong yang disediakan. Begitu juga dengan ayat yang seterusnya. Untuk ayat seterusnya ini, kamu boleh lihat terdapat dua tempat kosong yang cikgu sediakan. Ini bermaksud kamu pilih dua idea untuk kamu jadikan ayat ini ayat yang lengkap. Untuk tempat kosong yang pertama, kamu masukkan idea yang ketiga. Dan untuk tempat kosong yang kedua, kamu masukkan idea yang keempat. Begitu juga dengan ayat yang terakhir untuk bahagian kebaikan ini. Kamu boleh masukkan idea yang kelima ke tempat kosong itu sehingga menjadikan ia ayat yang lengkap. Setelah kamu memenuhkan kesemua tempat kosong ini dengan idea-idea yang diberi, maka lengkaplah sudah karangan kita bermula dengan bahagian pendahuluan, kemudian bahagian ciri, begitu juga dengan bahagian fungsi, dan yang terakhir adalah bahagian kebaikan. Setakat ini kita sudah ada 4 perenggan untuk karangan kita, tapi kamu jangan lupa kita perlu ada penutup kepada karangan kita. Nanti kita akan fikirkan bagaimana kita boleh buat penutup untuk karangan kita nanti. Sekarang tibalah masanya untuk kita menggabungkan kesemua ayat yang dibina dan kita gabungkan kesemua idea-idea yang diberi di buku teks kamu. Cuba lihat bagaimana ayat-ayat yang telah cikgu gabungkan sehingga ia menjadi satu karangan fakta yang lengkap. Ya, inilah hasilnya setelah kita gabungkan kesemua ayat dari bahagian pendahuluan sehinggalah ke bahagian kebaikan tablet yang istimewa.
Cuma cikgu ingin menarik perhatian kamu ke bahagian penutup. Cikgu telah membinakan satu penutup untuk kamu. Kerana setiap karangan, jika ada pendahuluan, sudah pasti mesti ada penutupnya. Cikgu bacakan penutup yang telah cikgu binakan untuk kamu. Kita lihat di bahagian bawah sekali. Kesimpulannya, tablet berjenama Samsung ini adalah tablet yang amat istimewa. Oleh itu, ia popular dan menjadi pilihan untuk orang ramai menggunakannya. Jadi, bahagian penutup kita buat dengan membuat kesimpulan. Maka lengkaplah sudah karangan kita. Kita ada bahagian pendahuluan, kita ada bahagian isi yang terdiri daripada ciri-ciri, fungsi dan kebaikan. Dan kita tutup dengan membuat kesimpulan. Maka kerja ini ataupun tugasan ini kamu boleh buat di buku latihan kamu. Setelah siap nanti, kamu boleh hantar kepada guru kamu untuk disemak. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang karangan yang bertajuk tablet yang istimewa. Sebenarnya, karangan tablet yang istimewa ini ada dua yang perlu kita buat. Yang pertama, karangan autobiografi dan yang kedua, karangan fakta. Untuk karangan autobiografi, cikgu telah menyiapkan satu video yang lain untuk kamu. Kamu boleh lihat di channel cikgu iaitu My Sana Sini Channel. Dan yang kita bincangkan kali ini adalah karangan fakta dengan tajuk yang sama iaitu tablet yang istimewa. Perbincangan kita pada kali ini adalah menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 157. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.